Halo dan selamat kembali kita ke sesi pembacaan bersama pantun dan staff. So kita sambunglah sesi pembacaan kita, antologi Sehijau Warna Daun. Hari tu kita dah go through cover page. Lepas tu kandungan. Tahu masing-masing dah noya kan. Masing-masing noya, baca lambat. Kandungan. Pernah ada orang baca kandungan? Tak ada. So yang mana yang tengok video yang lepas tu, tahniahlah, anda telah berjaya menghayati kandungan. Sebab orang cetak buku mahal lah. So kita hargailah. Nampak dia format kandungan dia cantik. Nama pengarang ditalikan. Tu semua ilmu tiba. So kali ni kita pergi ke kata pengantar. Sabarlah, dia sabar, dia nak ilmu tu sabar kan. So kalau nak membaca tu baca semua. Pernah ada orang baca kata pengantar? Tak pernah. Sebab tu sometimes kita pun tak tahu apa yang orang tu buat buku ni sebab apa. Aku pun jarang lah nak baca kata pengantar supaya Malaysia tahu apa benda yang dalam kata pengantar. Tapi kita nak tahu lebih dalam apa yang dihajatkan oleh penyusun antologi ni kepada pelajar-pelajar masa tu lah. Tapi orang dah tak pakai buku ni sekarang. Dia tukar antologi lain lah, untuk tingkatan 1 sampai 5 dah tukar. Sekarang kita baca kata pengantar dia oleh Haji Senan Ibrahim, itu pengarah bahagian buku teks Jabatan Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia tahun tu 2000. Sekarang 2020. Lama dah. Buku ni dah boleh masuk arkib. Okay, so kita baca. Bear with me guys. Okay, so pendidikan bahasa Melayu sekolah menengah bertujuan untuk melahirkan pelajar yang mempunyai keterampilan dalam bahasa dan menghargai serta menghayati bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Okey. Ayat pertama ni pun banyak jugalah benda yang nak boleh dibincangkan. So tiba-tiba ada 10 minit video yang ni pula cakap pasal ayat 1 je. Sorry lah kalau korang rengsa, janganlah tengok kalau tak suka. Kalau suka tengok. Okey. So kat sini dia cakap pendidikan bahasa Melayu lah. Betul, sebab orang yang pakai buku ni dia tengah belajar bahasa Melayu lah. Takkan dia belajar bahasa Korea tiba-tiba dia pakai Sehijau Warna Daun. So pendidikan bahasa Melayu sekolah menengah, buku ni untuk sekolah menengah, bertujuan untuk melahirkan pelajar yang mempunyai keterampilan dalam bahasa. Pertama, keyword dia kat sini, keterampilan dalam bahasa. Keterampilan dalam bahasa tu maksudnya apa? Maksudnya dia faham bahasa dia, sistem bahasa dan juga penggunaan. Dan juga menghargai serta menghayati bahasa Melayu. Nampak? Menghargai serta menghayati. Menghayati apa? Menghayati bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Okey, keyword ni penting. Bahasa rasmi negara. Apa itu bahasa rasmi? Bahasa rasmi negara adalah mudah dia macam ni. Perkataan rasmi dalam bahasa Inggeris official lah. So bahasa rasmi negara maksudnya ialah bahasa yang digunakan untuk tujuan rasmi. Nampak kelakar kan? Tapi itu untuk faham dia. Bahasa rasmi negara maksudnya bahasa yang digunakan untuk tujuan rasmi, maksudnya for official use. Contohnya untuk kerajaan, pendidikan atau hibahan umum. So bahasa rasmi kita sama dengan bahasa kebangsaan kita, iaitu bahasa Melayu. So kalau macam contoh event kerajaan, maksudnya macam kalau taklimat kerajaan ke apa, penggunaan dia bahasa Melayu. Surat menyurat dalam bahasa Melayu lah kalau antara kerajaan lah. So tapi tak ada masalah lah kalau nak guna bahasa Inggeris untuk pihak swasta ke apa lah. Kalau nak cakap bahasa Inggeris boleh, tak ada masalah. Nak beli T-Life bahasa Inggeris tak ada masalah, beli lah. Tapi nak guna bahasa Melayu tu bahasa rasmi. Bahasa rasmi bukan maksudnya macam setiap orang kena guna bahasa Melayu 24 jam, tak. Cuma untuk kegunaan rasmi tu baiknya tu bahasa Melayu. Nampak? Okay. Dah 5 minit. Okay, so ingat dia bertujuan pendidikan bahasa Melayu. Pendidikan bahasa Melayu tu pertama sekali dia nak melahirkan pelajar yang pertama berketerampilan dalam bahasa, kemudian dia dapat menghargai dan menghayati bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Kat situ. Di samping itu, pendidikan bahasa dapat juga dijadikan sebagai penyalur ilmu, fikiran dan perasaan sesuatu bangsa. Okey. Kataan ni banyak kontroversi. Bangsa, apakah itu bangsa? Adakah bangsa sejenis tempat tinggal kuda? Tak, itu bangsal. Okey. Ni bangsa. Mungkin alam boleh tutup. Okey, nampak. Aku banyak alam Sorry
Okay, so apa tu bangsa? Bangsa ni mudahnya, to quote the late Professor Kuki Kim, bangsa ni nation. Sorry, nationality. Betul ke? Betul lah, bangsa. So bangsa, bila orang tanya awak bangsa apa, saya bangsa Melayu. Mungkin itu kan jawapan yang orang banyak nak pakai. Awak bangsa apa? Saya bangsa India. Saya bangsa Cina. No, yang semulitnya pemahaman bangsa ni ialah identiti sesuatu negara, iaitu identiti kebangsaan. Nampak bangsa kat situ. So identiti kebangsaan kita apa? Bangsa Malaysia. So kalau orang tanya awak bangsa apa, saya bangsa Malaysia. Cumanya saya ni etnik Melayu, etnik Iban, macam tu lah. So sesuatu bangsa keyword dia sesuatu bangsa, macam mana tu? Ada banyak bangsa, banyak lah. Bangsa Malaysia kiri, bangsa Malaysia kanan. Tak, maksudnya sesuatu bangsa tu nak merujuk kepada bangsa Malaysia lah. So di samping itu pendidikan bahasa Melayu ni, sebab bahasa Melayu ni ialah bahasa rasmi dan juga bahasa kebangsaan, itu dapat menjadi penyalur ilmu, fikiran dan perasaan kita. Kita tu apa? Kita tu ialah rakyat yang berbangsa Malaysia. Nampak? Okey. So siapa yang dapat stay sampai sini sekarang, tahniah. Mungkin anda dapat ilmu baru, mungkin anda dapat refresh ilmu yang lama, who knows. So kita sambung. Sehubungan itu, pengajaran dan pembelajaran kesusasteraan Melayu dimasukkan dalam sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah menengah bagi membantu mencapai matlamat tersebut. Kat sini diterangkan kenapa kena belajar kesusasteraan Melayu ni. Kenapa tiba-tiba nak kena belajar pasal cerpen, pasal pantun sajak. Tak ada benda lain kita boleh belajar. Baik semua orang belajar cara jadi doktor. Nampak? Tapi tak. Kat sini cakap dia masukkan kesusasteraan Melayu ni dalam sukatan pelajaran silibus bahasa Melayu sekolah menengah supaya dapat membantu mencapai matlamat ni, matlamat atas ni lah. Dua matlamat ni. So kat situ kita faham. Next time kalau nak baca, nak study, kita tahu kenapa kita belajar benda ni. Selain daripada tahu untuk lebih tahu pasal sastra, tak, benda ni ada tujuan lain. Tujuan dia untuk kita dapat dijadikan sebagai penyalur ilmu fikiran. Kita dapat mengenali balik apa itu kebangsaan, identiti kebangsaan kita. Macam tu. Okay, moving on to the next paragraph. Kesusasteraan Melayu, Malay literature. In case yang nak tahu apa tu kesusasteraan Melayu, panjang lah. Kesusasteraan Melayu telah dijadikan sebagai komponen wajib dalam mata pelajaran bahasa Melayu bagi menambahkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran, PNP bahasa Melayu. So dia jadi komponen wajib. Maksudnya nak tak nak kau kena belajar. Kalau kau belajar bahasa Melayu untuk sekolah menengah, kau kena belajar jugalah benda ni, sastra. Dia macam bukan ini optional lah. Kalau awak nak belajar, sebab dia bukan tanya kat exam. Macam tak, dia memang akan tanya kat exam. Memang ada beberapa soalan tu memang khas untuk tanya benda ni lah. So dia ni komponen. Dia komponen maksudnya dia sebahagian daripada bahasa Melayu, daripada pendidikan bahasa Melayu. Dia bukan subjek asing. Dia kalau nanti form 4, form 5 dia ada subjek asing lah, kesusasteraan Melayu. Tapi yang ni bukan, dia belum lagi. Okay. So dia cakap kat sini dia nak tambah keberkesanan. Kenapa diincludekan komponen sastra ni dalam subjek bahasa Melayu? Sebab dia nak tambahkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Sebab apa? Pertama macam ni, bila kau belajar bahasa, kau belajar cara guna perkataan tu, kau belajar sistem tata bahasa dia macam tu. Tapi itu je lah. Tapi macam mana nak gunakan? Gunakan dia dalam komunikasi, gunakan dia dalam penulisan. Part of bahasa juga adalah literature. So itu tingkat yang lain. So kat sini kalau dia includekan komponen sastra ni, kat situ meluas lagi penggunaan bahasa tu lah. Tak adalah semata-mata nak tulis laporan surat rasmi, surat rasmi. Okay. So penting kat sini dia nak ajar, dia nak agak keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Okey, sama ada berkesan atau tak, sama ada korang rasa berkesan atau tak, itu terserah kepada masing-masing. Some people argue macam tak penting, literature ni tak penting pun. At the end of the day, people don't care about pantun dan sajak. Bila habis belajar, habis SPM, masing-masing sambung belajar, pergi kerja, sempat lah nak berpantun kan, sempat. Tapi itu bukan solely the point.
The point utama masih kat ada dua yang atas ni, identiti kebangsaan. Kalau and then nak memahami culture kita juga. So berkesan atau tak? Serah pada diri masing-masing lah. For me berkesan lah. Pengajaran kesusasteraan Melayu mencakupi pendedahan apresiasi, appreciation karya-karya sastera daripada pelbagai genre. Yang dah cakap lah tadi, ada 5 genre yang di cover, 5 genre yang di cover dalam antologi ataupun dalam pelajaran komponen sastera dalam bahasa Melayu. Puisi tradisional, puisi moden. Puisi moden ni sajak. Jangan terkejut. Tiba-tiba puisi moden, tadi dah baca kandungan tak ada puisi moden, tiba-tiba ada puisi moden. Mengapakah Malaysia begitu? Tak. Puisi moden tu maksudnya sajak. Drama, cerpen dan novel. Oh, takut novel. Tiba-tiba ada novel. Macam mana? Dari mana datang? Kan? Novel ni lain. Di dalam pembelajaran sastra ada 2 benda. Satu, antologi. Antologi ni untuk 5 yang penting lah. Puisi tradisional, sajak, prosa tradisional, cerpen dan drama. Kemudian novel ni asing lah. Dia tak include dalam buku ni. Novel tu novel asing lah. Setiap tingkatan ada novel-novel sendiri. Tiba-tiba prosa tradisional tak letak. Sedih. Dia lupa include lah. Tapi faham. Faham apa yang penting pelbagai genre lah. And then keyword kat sini adalah pendedahan apresiasi. Kat sini sebab ni pendedahan apresiasi, sebab ni first time yang diorang betul-betul wajibkan komponen sastra. Maksud dia kata tahun 1 sampai tahun 6 dia tak wajib pun untuk mempelajari sastra, tapi itu adalah sebagai komponen, tapi dia tak wajib. Maksudnya dia takkanlah ditest. Dia tak ditest untuk orang produce. Tapi yang ni diwajibkan untuk tingkatan 1 sampai 5 mas tu lah. So dia nak dedahkan dulu cara kita appreciate karya-karya sastra. So keyword pertama dia bukan nak cakap kita ni belajar sastra ni untuk produce tau. Belum, itu bukan yang utama. Utama dia untuk kita appreciate sastra. Tapi yang paling utama dia punya kaedah macam tu. Paling utama yang atas ni. Untuk identiti kebangsaan. And then diterangkan, dia cakap pembelajaran bahasa Melayu ni perlukan sedemikian. Kemudian dia cakap kesusahan Melayu dimasukkan sebagai komponen dalam pendidikan bahasa Melayu, dan untuk membantu mencapai matlamat tersebut. Tapi apa pula yang nak digunakan untuk membantu? Apakah instrumen dia? Inilah antologi sehijau warna apple. Tiba kat sehijau warna daun. Ada apple hijau, tapi janganlah argue kan apa benda lain warna hijau. Takkan dia nak listkan semua benda warna hijau, tak? Antologi sehijau warna daun ini disediakan bagi memenuhi keperluan pelajar dalam pembelajaran kesusasteraan. Nampak? So kenapa diorang buat antologi ni? Untuk nak penuhi keperluan pelajar lah, nak belajar sastra. Kalau dia tak sediakan, cuba bayangkan dia cakap semua guru terserah lah nak ajar puisi-puisi apa. Nanti masa exam tiba-tiba dia tanya puisi lain. Lepas tu kau macam jam. Sebab sekolah kau tak belajar puisi tu. So ni diorang nak centralize everything. Semua orang belajar puisi-puisi yang diorang dah listkan. Puisi-puisi ni diorang bukan main kutip tepi pokok. Tak. Dan diorang dah susun betul-betul lah untuk sesuai membantu pengajaran dan pembelajaran lah. Antologi ini mengandungi genre puisi tradisional. Dia ulang balik tadi tak? Dia nak just nak yang tadi ni secara general, yang ni dia nak respond to this lah. Antologi ini maksudnya sehijau warna daun mengandungi genre puisi tradisional, puisi moden. Puisi moden ni saja. Jangan buat muka blur. Puisi moden, prosa tradisional ada. Tadi tak letak. Sebab ni general lah. Dia tak ada perlu nak list semua. Prosa tradisional, cerpen dan drama. Nampak ikut turutan. 5 benda ni lah. Ingat 5 perkara tiba. 5 benda. Melalui pendedahan dan penelitian karya-karya seperti itu, nampak karya-karya seperti apa? Seperti itu. Pelajar diharapkan kalau macam majikan tim bukan belajar yang ni. Itu tugas lain. Pelajar diharapkan dapat mengenal dan menikmati. Pertama sekali kita nak mengenal tu maksudnya identify lah. Apa karakteristik pantun, apa karakteristik sajak, apa beza sajak dan pantun, apa beza sajak dan cerpen. Kalau kau tak reti dah beza. Kau dah belajar 5 tahun benda tu tapi tak reti beza sajak dengan cerpen lah. Baiklah kau repeat UPSR. Pertama, mengenal dan menikmati karya-karya sastera negara. Mengenal dan menikmati. Sometimes kita kenal tapi kita tak rasa shock. So dia kalau boleh dia nak kita menikmati jugalah. Menikmati ni nanti dia akan capai ke objektif atas tu, iaitu
pendedahan apresiasi. Nampak? Kalau kita dapat menikmati, kita baca pantun macam seronok baca pantun. Tak ada hiburan. Zaman dulu tak ada hiburan, sedih. Okey lah, supaya kita dapat mengenal dan menikmati karya-karya sastra negara. Sastra negara ni maksudnya negara apa? Negara kita lah, negara Malaysia. Tiba-tiba nak belajar sastra negara Brunei, negara kita pun tak khatam lagi. Macam mana pula sastra negara. Selain menggalakkan lagi minat membaca pelajar, ini pun dia macam sisipan dia lah. Dia nak galakkan minat membaca. Honestly tak ada orang baca buku teks. Bahasa Melayu, subjek bahasa Melayu ada buku teks, tapi siapa dia baca? Kita orang ada dulu kalau cikgu akan guna lah, macam petikan ni tapi tak banyak orang nak baca. So ini antara instrumen yang digunakan untuk tambah bahan bacaan pada pelajar. Itu sisipan. Pada cakap selain menggalakkan lagi minat membaca, karya tersebut dapat juga menjadi saluran. Banyak tadi ada saluran, penyalur. Dia suka perkataan salur. Mungkin boleh belajar sampai salur tiba. Dapat juga menjadi saluran bagi pelajar memahami budaya. Nampak? Budaya. Kalau kau belajar bahasa, my teacher always says this, when you are learning a language, you also learning their culture. Macam tu. Kau tak boleh belajar language tapi kau tak belajar culture dia orang. Bukanlah impossible, tapi dia macam tak sedap. Untuk memahami budaya dan cita rasa masyarakat negara ini. Masyarakat tu maksudnya kita lah masyarakat. Masalah awak tiba-tiba tak nak mengaku masyarakat pula. Negara ini maksudnya negara kita, Malaysia, mendukung cita-cita menjadikan masyarakatnya yang berbilang kaum. Macam tu lah. So selain daripada menggalakkan kita ni suka membaca, manusia pula jenis yang membaca tak baca apa-apa. So dia bagi option lah. Nak menunggu kita cari sendiri pantun syair untuk baca, diorang pun risau lah. So diorang kumpulkan, jadikan komponen wajib. So nak tak nak kita akan baca. So secara tidak langsung kita makin galak lah membaca. Dan juga kita dapat memahami budaya dan cita rasa masyarakat. Bagaimana dia buat tu nanti tengoklah, diversity, pilihan-pilihan karya-karya dalam antologi ni semua dia pelbagai lah. Macam hari tu kita dapat tengok tiba-tiba dia Tasik Biru baru Sarawak. Tu pasal Sarawak. Dia ada macam-macam. Mama ZNF pasal sains pula, pelbagai. So dia orang bukan susun bodoh-bodoh, dia orang bukan macam baling dadu lepas tu tengok which karya kita ambil. Kita nak buat buku teks untuk tak. Dia orang betul-betul dia really put their mind to it. Okay. Alright. So next one, moving on. Pelajar diharapkan juga akan berminat untuk sambung minggu depan lah. Boleh? Tak nak kita habiskan sekarang. Kalau boleh kita habiskan sekarang. Pelajar diharapkan juga akan berminat untuk pergilah muka surat sebelah. Kalau kau nampak ayat tergantung macam ni, maksudnya kat sebelah ada lagi. Ada. Ada. Takut tiba-tiba hilang muka surat. Sedih. Boleh tak kalau aku buat macam ni? Dan aku takut rosak buku. Tapi buku memang untuk dibaca kan. Nampak teknikal masalah. Minat untuk berkarya. Maksudnya dia nak galak pelajar berminat untuk berkarya. Tapi ini bukan yang first. Ini bukan main objektif dia adalah untuk appreciate, mengenal. Pertama mengenal, kemudian menikmati. Yang kedua mengenal budaya. Kemudian berkarya ni macam tidak ditest. Diorang, we are not tested to be able to produce any form of sastra. Tak ada. Dia bukan dalam exam macam tiba-tiba dalam soalan exam hasilkan satu syair berkenaan dengan sifat patriotik. Tiba memang idol le nak buat. Tapi tak ada. Setakat ni diorang tak ada test. Silibus sekarang pun tak ada. Tapi diorang nak galakkan jugalah kita untuk minat berkarya. Kalau kita dah belajar mengenal dan belajar appreciate, and then kita dah minat, so dia secara tak langsung kita akan minat untuk berkarya. Berkarya tu maksudnya menghasilkan sastra. Kenapa kita nak berkarya? Bagi melahirkan idea dan cita rasa mereka sendiri. Nampak? Tadi kita dah mengenal idea, budaya, ilmu dan cita rasa masyarakat. So sekarang kita nak zahirkan juga. Kita sebagai masyarakat, kita pun ada cita rasa kita juga. Bagaimana nak menzahirkan tu? Nampak alam. Malaysia banyak alam.
Sorry lah, aku suka letak alarm selang 2 minit. Tiba. Okay, bagaimana nak melahirkan maksudnya bagaimana nak melahirkan cita rasa? Takkan nak asyik nak buat surat rasmi, takkan nak buat laporan ataupun karangan berpandu, gitu. So salah satunya ialah menghasilkan sastra. Mungkin boleh buat cerpen santai sikit, buat pantun mungkin nampak macam sikit strict, mungkin macam tu. Okay. Dan nampak perkataan dan dia start awal ayat. Tak ada masalah, jangan gaduh. Mungkin cikgu BM akan rengsa lah kalau kita pakai macam ni, dan tiba-tiba awal dan huruf besar. Cikgu BM akan rengsa lah, tapi sebenarnya boleh, tak masalah. Okay, dengan usaha yang demikian dan dengan usaha yang demikian akan mempertingkat kemahiran berbahasa. Nampak dekat kat sini, kalau kita dah berjaya mengenal, berjaya menikmati, berjaya memahami hasil sastra, kemudian kita berminat pula untuk cuba berkarya, itu adalah salah satu cara untuk kita mempertingkat kemahiran berbahasa, untuk kita asah kemahiran berbahasa kita. Nampak macam tu. Baguslah kata pengantar ni. Tiba. Okey, hasrat pendidikan yang ingin dicapai melalui falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, benda ni pun penting lah. Falsafah tu apa? Falsafah, filosofi lah. Falsafah tu adalah macam pemikiran lah. Untuk dia punya inti pemikiran lah. Falsafah pendidikan kebangsaan boleh baca, dia pendek je, so boleh cari Google, baca. So dia nak cakap hasrat pendidikan yang ingin dicapai melalui falsafah pendidikan kebangsaan ialah pembentukan individu yang seimbang, serta berkembang secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek. Okey, 4 benda ni penting. Intelek, rohani, emosi dan jasmani. Kalau dulu aku dalam kelas civic, dia orang ajar macam ni. J jasmani, E emosi, R rohani, I intelek. So Jerry kau ingat Jerry letak kat sini lah, biar aku pun ingat juga. Jerry tu yang kucing ke tikus? Jerry tikus, Tom kucing. Okay. So ingat yang tikus lah. Tikus tu apa? Jasmani, emosi, rohani, intelek. Nampak? Tiba-tiba dia nak buka poin baru ni, tapi dia bagi introduction dulu. Dia, kalau orang most of the student tak tahu falsafah pendidikan kebangsaan ni apa, tapi kalau dalam pendidikan civic dia orang ada letak, insya-Allah dia orang tahu. Okey. Pengajaran dan pembelajaran kesusasteraan diharapkan dapat menyokong teras pembentukan individu ini, terutamanya dari segi pemupukan ilmu, kemahiran dan nilai yang berkaitan dengan aspek intelek dan emosi. Kat sini lah. So dia cakap falsafah pendidikan kebangsaan, dia nak student yang seimbang dan yang elok daripada 4 aspek ni, seimbang. Jerry lah, jasmani, emosi, rohani, intelek. So dia nak cakap kat sini, melalui pendidikan kesusasteraan, harapnya benda ni dapat sokong falsafah pendidikan kebangsaan lagi-lagi daripada segi aspek intelek dan emosi. Kan jasmani boleh bersukan sambil berpantun, tiba. Boleh, tak ada masalah. Kita boleh buat sayembara lari berganti-ganti sambil mengalunkan syair. Seram. Taklah jasmani. So fokus kat sini ialah emosi dan intelek. Okey, rohani mungkin itu bukan yang macam utama lah, tapi ada je saja cerpen yang mempunyai message agama. Boleh je, tak ada masalah. Tapi mungkin fokus ke intelek itu pemikiran lah. Emosi, cara kita empati, semua melalui sastra. Okey. Penerapan elemen-elemen ini dalam karya sastra yang terpilih. Nampak, karya sastra yang terpilih, bukan karya sastra yang dicedok daripada tercelah pokok mana. Okey. Penerapan elemen-elemen ini dalam karya sastra yang terpilih mampu menjadikan pelajar insan yang berfikir tentang kebaikan, kehalusan budi pekerti, kesatuan berbahasa. Seram term kesatuan berbahasa. What is this? Nanti saya terangkan. Kesatuan berbahasa, kecekalan hati, keindahan seni dan kebenaran. Seram. Kebenaran. Dan seterusnya menghargai kehidupan dan nilai kemanusiaan. Ini panjang, nanti kau baca kau fahamkan sendiri lah. Aku macam nak terangkan banyak pun. Dia macam ada kelas moral lah. Etik moral memang penting lah. So ni benda-benda penerapan elemen-elemen dalam karya-karya yang terpilih. Dia cakap karya-karya yang terpilih, dia mampu menjadikan pelajar insan yang berfikir intelek tentang kebaikan, kehalusan budi pekerti,
Kesatuan berbahasa ni maksudnya kesatuan berbahasa, unity in using a language. Macam mana nak cakap? Maksudnya beridentiti kebangsaan. Maksudnya kita ni satu. Satu berbahasa Melayu, berbahasa kebangsaan lah. Kesatuan berbahasa, kecekalan hati, keindahan seni, kebenaran. Ini semua moral value, outcomes yang diorang expect from this selected literature. Okay. Dan seterusnya, menghargai kehidupan dan nilai kemanusiaan. Penting lah. Kalau kau belajar sastra, tiba-tiba kau jadi macam sejenis binatang, adakah kau belajar fable semua hidup? Tiba, tak ada. Fable pun patutnya produce humanity lah. Kemanusiaan penting lah. Perenggan terakhir, ya Allah, sorry kalau korang rasa macam ni terlalu lama kan. Itulah aku nak cakap, kalau rasa terlalu lama, aku pula yang suka membebel. Macam mana? Maaf tapi siapa yang masih bertahan sampai ke minit yang ke-25 ini? Oh, dah 26. Okay, terima kasih Okay, last perenggan. Banyak pihak yang terlibat dalam usaha mengetengahkan pembelajaran kesusasteraan Melayu di peringkat sekolah. Ini appreciation, banyak terlibat. Bukan Haji Senan Ibrahim ni seorang duk belik-belik buku kat sekarang lepas tengok macam okey, yang ni kita ambil, yang ni tak. Banyak dia ada panel penghasilan buku teks semua. Was a very hectic process, very interesting one. Diorang debate everything, diorang tengok apa benda yang patut di-include, apa yang tak include. So, banyak pihak yang terlibat, termasuk pihak yang printing buku lah. Kalau dia orang tak print, macam mana pula kau nak baca kan kat sekolah? Kepada mereka yang berkenaan dan kepada mereka yang berperanan dalam menyumbangkan penghasilan karya sastra ini, Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih. Baguslah kat sini. Kat sini dia orang bagi kredit lah kat semua orang. Maksudnya kat sini ini hasil banyak orang. Sebab tu bila baca buku ni, fahamilah yang untuk menghasilkan satu buku ni bukan mudah, dan banyak tenaga, banyak usaha, banyak belanja yang disalurkan. So buku ini bukan buku yang sekeping, yang belajar setahun sekali, atau yang belajar pun dapat pinjaman buku teks tau. Okay. So hargai benda ni, fahami semua benda-benda yang diorang nak. Okay. Terima kasih kepada Haji Senan Ibrahim, pengarah bahagian buku teks Jabatan Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2000. Sekarang ni tak tahu aku pun tak check. Okay. VI ni maksudnya 6. Yang buat muka terkejut. V apa? ZRV. Bukan V. V6. Maksudnya V5 tambah 1. I tu 1 dalam Roman. So dia jadi 6. Belajar matematik pula. Okay. Intellect tadi. Jari. Intellect. Okay. Alhamdulillah. Thank you guys. So next one kita akan moving Next one kita akan pergi ke puisi tradisional. Takut. Yes, ini this is the key yang kita nak. So siapa yang bertahan setakat ni, terima kasih. Sambung, kita jumpa dalam sesi pembincangan seterusnya. Si hijau warna rabbit tiba.